Assalamualaikum semua, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi madam. Anita belajar apa? Dah habis ke? Per unit masuk lagi? Kelas? Kita nak bincang soal final ke? Kita nak sambung apa ni? Boleh tak tolong bagi respon? Kalau duduk senyap macam mana nak mula kelas? Ni ada orang ke tak? Ada. Kuat sikit Sabrina. Tak dengar. Kita dah habis bincang soalan final. Okay. Lepas tu, final apa unit? Kita masuk topik baru. PU. Oh, hari ni tak masuk chapter baru lagi lah. Okay. Belum. Okay. Okay, ni kita akan masuk chapter baru per unit. Dah ambil nota dah semua per unit? Dah baca dah? Itu saya suruh baca dah kan? Kelas. Ada belik sikit madam. Belik sikit je. Okey, kita akan tengok per unit hari ni. Pernah dengar perkataan per unit? Dan Dekat chapter mana? chapter sebelum ni. Chapter sebelum ni, chapter load flow, okay? So, learning outcome for this chapter is student will be able to analyze per unit system, okay? So, per unit ni adalah basic untuk kamu buat analisis untuk fault. Fault ada dua, symmetrical and unsymmetrical. So, nak buat symmetrical pun kamu kena guna basic dalam per unit. Nak buat unsymmetrical pun sama. So, symmetrical dan unsymmetrical kalau dalam final adalah 40 markah. So, kalau boleh buat per unit, maksudnya kamu boleh jawab soalan 40 markah. Kalau tak faham per unit, maksudnya ada masalah sikit lah nak solvekan soalan berkaitan fault. Okay. For introduction, in a power system, transformers of various size, ratings, voltage ratios are used and parameter of the equivalent circuit vary over a large range. Computations using these actual values may be lengthy and time consuming. So untuk voltage, untuk current, masing-masing ada unit tersendiri. Okay. Tapi bila kita guna per unit, so kita hanya akan ada satu unit je lah iaitu per unit. So kita punya pengiraan akan menjadi lebih mudah dan simple. Okay. Advantages in using per unit system. The parameters and variables fall in a narrow numerical range. So dia punya variable dia akan lagi kecil compare dengan actual value. This simplified computation and makes it possible to quickly check the correctness of the computed value. So kita boleh check lah dia punya jawapan kita dengan lebih cepat lah. Okay. There is no need to refer circuit quantities from one side to another. Therefore, a common source of mistake is removed. Okay. Kita tak perlu refer lah circuit quantities daripada side satu side ke side yang lain sebab dia adalah menggunakan nilai yang unit yang sama. Okay. Next is small number to manage. Okay. So kalau per unit ni selalunya value dia satu lah. Jadi dia punya range dia kecil compare dengan actual value. So per unit selalunya nilai dia adalah daripada 0 to 1. Okay.
more convenient, efficient in computer calculations and data display. The per unit system is defined as per unit equal to actual value bahagi dengan base value. Pernah tengok kan unit ni kan? Per unit equal to actual value bagi dengan base value. Okay. Nak dapatkan S per unit equal to S actual divided by S base. V per unit V actual over V base. I per unit I actual over I base. Z per unit equal to Z actual bagi dengan Z base. Okay. So kita akan dapat value dalam per unit. Unit dia. Any question setakat ni? Kelas? Setakat ni okey lah. Okay. Selection of base quantities. In per unit system, there are 4 base quantities. Base apparent power, base voltage, base current and base impedance. So ada 4 base quantities. Yang pertama adalah base apparent power. Apa simbol bagi apparent power? Kelas. Apa simbol bagi apparent power? Apa simbol bagi apparent power? S madam. S. Apa unit bagi apparent power? VA. VA. Base voltage. Apa unit, apa simbol bagi base voltage? V. Apa unit dia? Volt. Base current. Apa simbol bagi base current? Ampere. I. Ampere. Base impedance. Simbol dia apa dia? Z ohm. Z. Unit dia adalah ohm. Okay. To establish the system, it is necessary to select base value for any two of the power quantities. Okay. The base value for the other two can be determined from the relationship among the 4 quantities. Okay. Usually base values of power and voltage are selected first and base values of current and impedance are obtained as follows. Okay. P or P base or Q base or S base equal to V base times I base. So I base equal to S base bahagi dengan V base daripada rumus yang kat atas ni. S equal to V times I equal to S over V. Okay, Z adalah V bahagi dengan I. V bagi dengan I ni adalah S bagi dengan V, so akan dapat V squared bagi dengan S base. Okay, ini adalah rumus untuk Z base, S base and I base. Ada masalah kah untuk ketiga-tiga rumus ni? Setakat ni okey ada. Okay, Okay, charging base. The following formula can be used for conversions of X per unit new. Okay, X per unit new equal to X per unit old times V base old over V base new squared times S base new bagi dengan S base old. Okay. So ni adalah rumus bagi X per unit new. Ini kena ingat.
tak bagi dalam nota test ataupun dalam final. X per unit new equal to X per unit old, V base old, V base new squared, S base new, S base old. X per unit old ni dia akan bagi dalam soalan. V base old pun sama. V base new kamu kena cari. S base new dia akan bagi dalam soalan. S base old pun akan bagi dalam soalan. Lepas dapat V base new boleh dapatkan value untuk X per unit new. Unit dia adalah per unit. Okay. Okay, ini adalah rumus untuk theoretical fault. Okay, kamu tengok dulu tak apa. Nanti kita akan discuss balik. I fault per unit equal to 1 over X equivalent. X equivalent ni dapat selepas kamu buat dapat simplified circuit ataupun equivalent circuit dalam per unit from equivalent circuit. Sorry. Okay, yang ni from equivalent circuit. So, kamu akan dapat X equivalent. Nak dapatkan I fault per unit equal to 1 over X equivalent. I fault actual. Kalau I fault per unit maksudnya unit dia adalah per unit. Kalau I fault actual maksudnya unit dia adalah dalam ampere. So, I fault per unit daripada atas yang kamu dapat tadi times dengan S base new bahagi dengan cert 3 V base new. S base new ni akan diberi dalam soalan. V base new ni kamu kena dapatkan. Okay. Yang ketiga adalah fault MVA equal to I fault actual, I fault per unit times dengan S base new. I fault per unit yang kamu dapat daripada atas ni. S base new akan diberi dalam soalan. So kamu akan dapat fault MVA. Unit dia adalah dalam MVA. Any question class? Okay, dah. Okay, per unit calculation. The procedure for the per unit calculations can be described as the following. First, divide circuit into region. Okay, first kita kena bahagikan circuit kamu kepada beberapa bahagian. Okay, untuk bagi bahagian yang akan jadi pembahagi adalah transformer. So transformer akan bahagi antara bahagian side pertama ataupun kedua. Okay. Pick S base for the system. Selalunya S base ni akan diberi dalam soalan. And V base according to line voltage. V base pun akan diberi. Cuma dia akan bagi satu bahagian saja. Bahagian lain kamu kena dapatkan. Okay. Calculate S base for different region. Maksudnya kamu kena dapatkan S base untuk setiap bahagian. Express all quantities in per unit. Okay, per unit ni rumus dia tadi apa dia? Ingat tak? X per unit new equal to X per unit old times V base old V base new squared times S base new S base old. Okay. Draw impedance diagram and solve for per unit quantities. So kamu akan dapatkan equivalent circuit. Nanti kita akan tengok and convert back into actual quantities if needed. Okay, kalau soalan minta actual quantities, so kamu kena buat balik . Okay, ini dia punya procedure. Okay, example, equipment rating for the single line diagram of a 4-bus power system shown in figure 1 are given in table 1 using a base of 200 MVA and voltage reference 33 kV at G2. Divide the system into zones and determines the base voltage of each zone. Calculate the new per unit reactance using the system base value. So dia bagi table, ada item sampailah reactance. Okay, so minta tolong salin dulu boleh soalan ni? Dah. Okay, 5 minit.
Dah ke? Sebenarnya tu. Okay. Dah? Dah tu. Okay, ni circuit dia.
Dah? Dah dah. Okay. Okay, item ni dibagi G1. Ini adalah generator 1. Rated MVA ni maksudnya nilai dia dalam MVA. So dia punya value as base pole dia adalah 180. Rated voltage dia adalah 11 kV. And reactance X dia equal to 0.15. Yang ni adalah X per unit pole. Ni rated voltage, yang ni adalah V base pole. Okay, rated MVA ni adalah S base pole. So dia ada beberapa item, G1 generator 1, G2 generator 2, G3 generator 3, T1 transformer 1, T2 transformer 2, T3 transformer 3. So transformer sama juga, dia akan bagi S dan dia akan bagi value V base dia akan ada 2 sebab transformer ada 2 side iaitu primary side and secondary side. So ini pun adalah V base pole untuk setiap side. Sama juga dia akan bagi value S per unit pole. Line 1, 2 sama juga dia akan bagi S, dia akan bagi rated voltage and dia bagi reactance. Sama untuk line 3, 2 and line 4, 2. Untuk table 1 ada soalan ke kelas? Tak ada, madam. Okay. Next. Okay, ni adalah circuit yang dia bagi. So, kamu ada G1 generator, kamu ada T transformer, kamu ada from 1, 2, maksudnya dia punya line tadi, 2, 3, 2, 4, G2, T2, G3 and T3. Okay. So macam mana kita nak buat, kita nak solvekan soalan ni. Apa dia punya syarat untuk first prosedur dia? Ingat tak? Divide circuit. Okay, divide circuit. Macam mana nak divide circuit tadi? Macam mana divide circuit? Ikut transformer. So kat sini ada 3 transformer. So bagilah macam ni. Okay, kita namakan ni zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4. Tak ada masalah kamu nak namakan zone ni daripada mana. Daripada G3 pun boleh, daripada G2 pun boleh, tak ada masalah. Sepatutnya nanti jawapan dia akan sama lah. Sekejap saya rasa saya nak saya nak tambah slide sekejap. So soalan ni ada berapa zone? Kelas? 4 ada. Ada 4 zone. Okey, nak buat pembahagian zone ikutlah dia dia punya transformer adalah sebagai dia punya boundary. So tak tahu kenapa tak boleh copy table ni. Okay. So saya nak ajar macam mana kita nak transfer data kepada circuit. Okay. So tadi kamu dah bagi dah. Okay, zone kita akan buat pembahagian. Dia punya boundary adalah transformer. So kamu ada 3 zone. Kamu ada zone 1, zone 2,
zon 3 and zon 4. Okey, macam mana nak pindah semua data ni kepada circuit? Okey, cuba tengok dekat G1. G1 dia punya rated MVA dia apa? 180 kan? So tulislah kat sini 180 MVA. Dia punya voltage dia adalah 11 kV. Dia punya esplanade dia adalah 0.15. Okey, sama juga untuk G2. G2 200 MVA 33 kV 0.16 untuk reactance. Kalau G3 150 MVA 66 kV 0.2 per unit. Okay. So T1 ada dua side, bahagian primary and bahagian secondary. Okay. So kalau bahagian primary tu mestilah sentiasa dekat dengan generator. Kalau bahagian secondary adalah dekat dengan fault ataupun bahagian load. Okay. So untuk transformer 1 dia ada 180 MVA. Okay, primary dia 11. 11 ni kat mana? Kat mana nak letak? Tadi saya kata primary masih dekat dengan apa? Kelas? Dekat generator. Dekat dengan generator. So 11K dengan 270K. So esplanade dia adalah 0.15. Untuk T2. T2 mana primary mana secondary? Yang bawah. Ha? Yang bawah tu primary. Yang bawah primary. So ini adalah 33, ke atas ni adalah 275 kV. Okay, dia punya esplanade dia adalah 0.16. T3, kat mana primary untuk T3? Dekat dengan generator. Dekat dengan generator. So 66K 270K. Dia punya S dia adalah 180 MVA. Dia punya esplanade dia adalah 0.18. Okay. Kat sini 200 MVA 275 kV 0.12. Okay, 23 180 MVA 275 kV 0.10. Kalau untuk line 42, so 180 M 275 kV and 0.1. Okey, ada masalah tak nak transfer data kepada circuit? Ada soalan tak? Kelas. Ada soalan tak? Okey, madam. Sama je okey. Belum lagi. Boleh faham ah? Okey, soalan tu dia bagi S-base new berapa? Berapa soalan nilai S-base new? Okay, using a base of 200. So 200 ni adalah S-base new. S-base new ada satu nilai saja. Kalau S-base old dia ada banyak nilai kan? Tapi kalau untuk S-base new dia akan bagi satu nilai je. So S-base new kamu adalah 200 MVA. Okay. Voltage reference 33 kV at G2. So 33 kV at G2. So kat zone mana? Kat mana G2 zone berapa? Zone 4. Zone 4. So V base new at zone 4 equal to V base new at zone 4 equal to 66 kV. Berapa? 33 ke 66? Dekat zone 4 tadi berapa? Berapa nilai dia? 33. Okay, 33. 33. Okay. 33 kV.
Okay, dia bagi S base new equal to 200. S base new equal to 200 MVA. Okay, maksudnya delay S base new hanyalah satu value saja. Dia bagi V base new dekat zone 4. Jadi kamu kena dapatkan V base new dekat zone 1, zone 2 and zone 3. Okay, macam mana kita nak dapatkan V base new untuk setiap zone? Zone mana kita nak mula dulu? Zone 1 ke, zone 2 ke, zone 3? Kelas. Zone mana kelas? Kita kena mula dekat zone mana yang dia share transformer. Okey, kalau kita tengok dekat zone 4 ni, dia share transformer dengan zone berapa? Zone 2. Zone 2. Okey, bila dah dapat V base ni dekat zone 2, zone mana yang kita boleh cari? Seterusnya. Zone 1 atau zone 3. Yes, zone 1 atau zone 3 sebab zone 1 pun share transformer dengan zone 2, zone 3 pun share transformer dengan zone 2. Jelas ke kelas macam mana kita nak buat step untuk kita dapatkan V base new? Boleh ke? Boleh. Okey. Sekarang kita nak dapatkan V base new untuk zone 1, zone 2, zone 3, kita kena guna satu rumus iaitu rumus transformation ratio. Rumus transformation ratio adalah A equal to V1 over V2 equal to N1, N2 equal to I2 over I1. Pernah tengok tak rumus ni, kelas? Transformation ratio A equal to V1 over V2 equal to N1 over N2 equal to I2 over I1. Pernah tengok tak rumus ni, kelas? Transformer punya rumus. Pernah tengok? Nah. Okey. Pernah ada. Sekarang V base ni dekat zone 4 kita dah dapat dah 33 kV. Kita nak dapatkan V base ni dekat zone 2, zone 1 and zone 3. Okey, sekarang kita dapatkan V base ni untuk zone 2 dululah. Okey, sekarang kita dah ada V. Okey, katakan dekat dengan transformer kita namakan dia sebagai turn. So katakan 275 ni kita namakan sebagai N1. 33 kV ni kita namakan sebagai N2. So ni akan jadi V2. Dia akan mapping. Kalau N2 akan jadi V2. Jadi V base ni yang kamu nak cari adalah V1. So V1 ataupun V base new dekat zone 2 equal to N1 bagi dengan N2 times dengan V2. N1 kamu adalah 275K, N2 kamu adalah 33K, V1 kamu adalah 33K, so kamu akan dapat V base new 275 kV. Jelas ke kelas? Ada yang tak faham ke? Kelas? Kelas? Saya okey lah. Okay. So settle untuk V base new zone 2. Jadi V base new zone 2 adalah 275 kV. Okay. Okay, katakan kita nak dapatkan V base new zone 1. So V base new zone 1, katakan kita namakan ni sebagai N1. Ni adalah N2, so ni adalah V1 and ni adalah V2. So nak dapatkan V base new zone 1 equal to N1 over N2 times V1. So N1 kamu adalah 11K bahagi dengan 270K times dengan 275K. So kamu akan dapat berapa? 11K bagi 270 darab 275. Dapat apa? Dapat apa kelas? 11.204. Berapa? Tak jelas lah Sabrina. 11 point? 11.204. 204 kV.
So siapa yang tak faham macam mana dapatkan V base new at zone 1? Kelas. Ada yang tak faham ke kelas? Kelas. Faham tak? Saya faham. Saya faham. Okey, sekarang kita nak dapatkan V base new dekat zone 3. So V base new zone 3. Okey, katakan kita namakan ni sebagai N1. So ni N2, kat sini adalah V2. Jadi kamu nak dapatkan V1. Okey, sama juga V equal to 66K bahagi dengan 27K darabkan dengan 275K. So kamu akan dapat V base new dekat zone 3. Dapat apa kelas? Dapat apa? 67.22. 67.22 kV. So sampai situ faham tak? Faham, madam. Faham. 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 Ada yang tak faham ke? Hari ni saya akan ajar macam mana dapatkan V base new saja. Nanti kita akan buat seterusnya. Okey, saya nak kamu buat soalan final. Jun 2019, boleh tak? Dapatkan V base new saja. Jun 2019, question 3. Jun 2019, question 3. Nombor 2. Dapatkan sampai V base new saja, tak perlu solve kan semua. Julai 2017, sama juga nombor 3. Dapatkan V base new juga. Julai 2017, question 3. Ada soalan ke kelas? Setakat ni je, okey. Faham ah? Okey, saya nak bagi attendance list sekejap. So kelas hari ni saya akan berhenti sampai sini. Madam, Ya. boleh explain balik tak yang nak cari dekat zone 2 tu? Tak dapat tak? Nak cari kat zone 2. Ha, Sekejap yang V base dekat zone 2. Zone mana tadi? Zone ni Zone 2. Okey. Tadi saya dah padam, so saya tengok yang skema ni ya. Okey, dan soalan dah bagi dah dekat zone B kan? Betul tak? Dekat zone B ni dia dah bagi 33 kV. Betul tak? Kelas. Okey. betul. Jadi transformer ni dia punya turn berapa waktu tadi? T2. Tengok Ustaz. 33 dengan 275. 33 dengan 275. Okey. So katakan kita namakan dia sebagai kat sini N1. Tak apalah ni N1 lah. N1 ni N2, so ni akan jadi V2, jadi kamu nak dapatkan V1. Betul tak? N1, N2, kat sini akan jadi V2, ni akan jadi V1. Betul ke? Kelas? Faham tak itu? Betul tak? Okey, jadi kalau dia ikut dia punya formula, V1 bahagi dengan V2 equal to N1, N2. So nak dapatkan V1 equal to N1, N2 times V2. N1 kamu adalah 275K
N2 kamu adalah 33K, V2 kamu adalah 33K. So kamu akan dapat 275 kV. Boleh? Confused lagi ke? Dah, okey madam. Boleh? Okey. So ada soalan ke? Ada soalan lagi ke? Dekat dalam ruangan chat saya dah bagi link attendance. Boleh isi sambil-sambil. Badrul Amin ada? Badrul Amin? Hanin? Hanin? Abdul Rauf? Ya. Ada. Haras Adin? Hadir. Ifa Miza? Ada. Badrul Amin? Hanin Farisha? Luqman Hakim? Luqman? Ada madam. Syairul Zaini? Dem. Nur Ain? Ada madam. Hanin ada tak Nur Ain? Ada madam. Hanin ada? Nur Ain? Ada. Kenapa dia tak jawab saya tanya? Saya panggil. Nur Faraha? Saya madam. Nur Ifah? Madam saya ada. Sabrina? Ada madam. Badrul Amin ada tak dalam list ni? Tak ada. Hanin pun tak ada. Hanin ada ke tak? Hanin tak ada. Ahmad Azamuddin? Madam. Aisar? Aisar? Amar? Ada madam. Arash? Ada madam. Erikson? Ada. Fakri? Fakri? Ada madam. Khairul Haikal? Ada madam. Amir Irfan? Ada madam. Amirul Hakimi? Amirul Hakimi? Dia pergi hospital madam. Dia pergi hospital lah. Nanti suruh dia PM saya boleh? Okey madam. Firdaus Syafi'i? Umar Saad? Ada madam. Okey, petang ni kamu akan buat quiz kan? So quiz kamu ada 2 soalan daripada pukul 5 sampai 6.45. Besok adalah test 1. Test 1 daripada 2 jam saja, tapi saya bagi masa 2.45 sampai 5.30 untuk kamu tengok soalan dan untuk kamu upload balik kertas jawapan kamu. Okey, kalau lambat saya akan potong markah sebab saya bagi masa 45 minit masa tambahan untuk upload dan download kamu punya soalan dan kertas jawapan. Soalan test ada 2 soalan. Soalan Newton-Raphson dengan soalan fast decouple. 30 markah untuk test 1. Sebelum ni test 1 35 markah tapi sebab kita buat balik soalan final exam, so test 1 akan ada 30 markah yang akan mewakili 15%. Test 2 nanti 15%, assignment dengan quiz adalah 5% dan 5%. Final kamu adalah 60%. Final kamu 5 soalan macam mana soalan yang kita duduk tengok tu, 5 set, satu set 5 soalan. So 5 soalan untuk 3 jam. Ada soalan ke kelas?
So saya lepas awal sikit untuk kamu study untuk test petang ni dan juga sekali lah untuk final untuk test quiz petang ni dengan test besok. Kalau boleh jawab quiz tak ada masalah kot. Test esok dia kurang je pattern soalan. Boleh ke kelas? Boleh madam. Okay, tolong isi attendance list. Ada 15 orang yang respon. Ada soalan lagi ke kelas? Tak ada, madam. Okey, kalau tak ada kita jumpa minggu depan. Hari Isnin. Okey. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, madam. Salam. Thank you, madam. Sama.